الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام، وبالخصوص إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا، خصوصا إلى روح مصنف هذا الكتاب شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pada malam ini kita ucap syukur kepada Allah karena Allah masih lagi memberi peluang kepada kita untuk sama-sama hadir dalam masjid untuk kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah, dan juga kita menunaikan kewajipan kita selaku hamba Allah untuk kita menuntut ilmu agar hidup kita penuh dengan panduan, rujukan daripada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulakan pembacaan kitab kita ni, sama-sama kita berniat i'tikaf. Bagi yang belum berniat i'tikaf, agar duduk kita, selain kita duduk sebagai kita menuntut ilmu, kita juga dapat mengutip peluang kita duduk dalam keadaan kita mendapat pahala i'tikaf. InsyaAllah pada malam ni kita sambung pembacaan kitab kita ni yang masih lagi dalam pembicaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Allah itu nama. Dengan nama Allah, Tuhan yang bersifat Rahman. Tuhan dalam kitab Baqarah, tupanan Tuhan ni tempat kita bertumpu, tempat kita berhadap. Itu Tuhan. Tuhan yang bersifat Rahman, Tuhan yang bersifat boros, diberi belaka kepada semua makhluk ni. Tak ada sikit pun yang dia kecuali. Quran kata apa? Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin, dan tiadalah daripada yang melata di bumi ini, illa 'ala Allahi rizquha, melainkan ke atas Allah rezekinya. Allah beri.
kepada kesemua. Baik hamba dia yang patuh taat pun dia beri, baik kepada hamba dia yang kufur engkar pun dia beri. Cuma pemurah Tuhan ni kepada hamba yang tak patuh, kufur kepada dia ni hanya setakat dunia. Dia beri setakat dunia. Berbeza dengan lagi bersifat rahim, lagi bersifat penyayang. Hak ni Tuhan beri khusus kepada hamba dia yang mukmin saja. Ini khusus untuk hamba dia yang mukmin saja, beriman saja. Dengan nama Allah jua. Jua tu kena kait dengan nama Allah. Dengan nama Allah jua. Jua tu dia kena sangkut di situ. Kita berhenti kena stesen, tak boleh berhenti tak kena tempat. Kalau tidak faham tak kena. Jangan baca lagi bersifat rahim jua. Tak betul. Tempat berhenti. Dia kena berhenti lagi bersifat rahim. Berhenti tentu. Jua, yakni dengan nama Allah jua. Dengan nama Allah sahaja. Jua ni sahaja. Dengan nama Allah sahaja. Aku mulai kitab ini. Tak ada hak lain. Tak ada hak lain. Itu sebab saya cerita dah di bulan yang lepas. Di sini ada faedah hasar. Sepatutnya kalau tarkib ayat biasa dia kena kata aku mulai kitab ini dengan nama Allah. Kalau ikut tarkib ayat macam tu, aku mulai kitab ini dengan nama Allah. Dengan duduk di belakang, tapi dia letak di depan. Di situ ada faedah hasar, faedah tersimpan. Nak beritahu apa? Musannif dia nak pengarang, dia nak beritahu kita dia hanya mulai kitab ini dengan bismillah, dengan nama Allah. Dia tak ada mula hak lain. Kerana apa? Hak ni sebagai permulaan yang hakiki. Kerana permulaan ni dia ada dua. Ada permulaan hakiki, itulah bismillah. Ada satu lagi permulaan yang akan kita masuk insya-Allah kalau sempat malam ni. Kita mula dengan alhamdulillah. Hak tu permulaan idafi, mula hak bangsa Sandak. Ada perkataan sebelum daripada dia. Sebelum daripada alhamdulillah tu dia ada bismillah. Tu. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini mana-mana pengarang pun dia mulakan karangan dengan nama Allah. Kerana apa? Kerana dia beramal dengan mafhum bagi hadis. Dia bukan beramal dengan mantuk hadis. Hadis sebut kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' wa fi riwayatin fahuwa ajza' wa fi riwayatin fahuwa abtar. Ada 3 riwayat. Nabi sebut tiap-tiap pekerjaan zibalin yang dibilang penting pada syarak, benda tu, pekerjaan tu mulia di sisi syarak, la yubda'u fihi, yang tak dimulakan padanya bi bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka pekerjaan tu terpotong, pekerjaan tu qalilul barakah, kurang berkat. Hadis sebut lagu tu. Mafhum bagi hadis nak suruh kita mula pekerjaan yang baik dengan bismillah, walaupun diri hadis tu tak ada suruh
Diri hadis itu bukan berbentuk suruhan. Saya bawa qiyas kepada sebelum nak baca khutbah, Tok Bilal duk peringat kita dengan hadis. Apa dia? Hari Jumaat kan? Belum Tok Khatib, selepas Tok Khatib naik mimbar, Tok Bilal dia duk peringat apa? Iza qulta li sahibika wal imamu yakhtubu yaumal jumu'ati ansit faqad laghawta. Nabi sebut apa? Iza qulta li sahibika, apabila berkata engkau kepada sahib, kepada teman engkau. Iza qulta li sahibika, apabila berkata oleh engkau bagi teman engkau. Wal imamu yakhtubu, padahal imam sedang berkhutbah. Kita kata apa? Ansit, diam. Kita kata kat kawan kita, diam ketika khatib sedang berkhutbah. Faqad laghawta, maka sesungguhnya telah sia-sia engkau. Itu mantuk hadis. Situ tu ada tak larang cakap. Nabi kata kalau kita kata kat kawan kita suruh diam sedang khatib berkhutbah, maka kita jadi sia-sia. Ada tak larang situ? Tak ada larang. Tapi mafhum bagi hadis tu nak larang kita jangan duk cakap ketika khatib sedang berkhutbah. Ni samalah. Walaupun mantuk tuturan hadis tu dia tak ada suruh, dia hanya sebut. Jadi musannif kita dia beramal dengan mafhum bagi hadis. Begitu. Beramal dengan mafhum bagi hadis. Yang kedua, kitab-kitab yang bangsa agama ni, musannif juga dia mula dengan bismillah. Kerana apa? Ikut uslub Quran. Ni saya ulang peringat sikit yang saya beritahu dah bulan lepas. Uslub Quran 114 surah, hanya satu surah saja yang tak sunat mula dengan bismillah, surah Taubah atau suratul Bara'ah. Surah ni saja tak sunat mula dengan bismillah, bahkan kalau bismillah makruh. Hal lain semua mula dengan bismillah. Ikut Quran, beramal dengan mafhum bagi hadis. Dan yang ketiga, mengikut kepada amalan salafus salih. Salafus salih, orang-orang dulu hak salih. Mana? Orang 300 tahun ke bawah. Itu salafus salih. Orang 300 tahun ke bawah. Mereka nak memulakan sesuatu yang pekerjaan tu pekerjaan mulia di sisi syarak, maka akan mula dengan bismillah. Jadi pengarang kita dia pun mula dengan bismillah. Itu sebab kitab dia berkat. Kitab ni bukan setahun dua, kitab ni lama dah. Bahkan kadang-kadang lah ni nak jumpa apa payah dah kitab ni. Tapi masih lagi diguna pakai. Pusat-pusat ilmu pondok masih lagi baca kitab ni. Masjid tengok kepada orang nak baca lah. Kalau dia mengaji dia baca. Itu bismillah. Malam ni saya nak tambah sikit berkenaan dengan bismillah, bersesuaian dengan pembacaan kita di sini. Pembacaan yang insya-Allah akan kita masuk nanti ni, kita nak bicara fiqh. Maka saya nak bicara bismillah malam ni sebagai sambungan sikit. Kerana bismillah ni kalau nak bahas banyak, tiap-tiap satu cabang ilmu dia ada bahasan bismillah yang tersendiri. Sekurang-kurang 15 cabang ilmu dia ada bahasan bismillah dia sendiri. Kalau seperti apa yang kami mengaji dulu, Tok Guru cerita, Allah yarham
Tuan Guru Haji Ali Pulau Pisang. Dia bahas bismillah 7 hari 7 malam. Tu ilmu orang dulu. Banyak ilmu orang dulu. Kami duk kutip sikit-sikit, yang sempat kutip boleh kongsi dengan tuan-tuan. Nak bahas banyak bismillah ni. Cuma satu dua perkara lagi yang saya akan kongsi malam ni. Yang pertama, bismillah berkenaan dengan hukum bismillah, sesuai dengan bacaan kita di sini. Bismillah dari sudut hukum fiqh. Bismillah, hukum bismillah terbahagi kepada 5. Hukum bismillah terbahagi kepada 5. Di sini tak ada oleh sini. Saya kongsi. Tuan-tuan catatlah sendiri. Bismillah, hukum wajib. Wajib kena baca bismillah. Tak baca, tak sah. Apa dia? Bismillah di ketika kita baca Fatihah dalam sembahyang. Dalam mazhab kita. Kita bicara mazhab kita lah. Tak bolehlah nak berderah terus alhamdulillah terus. Kenapa? Mazhab kita bismillah ni satu ayat daripada Fatihah. Satu ayat daripada Fatihah. Maka baca bismillah di situ hukum wajib. Tak baca bismillah tak sah Fatihah. Bila tak sah Fatihah, kita tak ulang pula, tak ulang semula baca Fatihah, tak ulang semula pakai terus ke ayat tu, baru bawa pada batas sembahyang. Tapi kalau kita tak baca, tak jalan kita terlupa, lepas tu kita teringat, kita ulang baca semula, tu tak apa, tak batas sembahyang. Terus mengekali dengan tak baca bismillah pada Fatihah dan sembahyang, batas sembahyang. Itu bismillah hukum wajib. Bismillah juga ada hukum sunat. Sunat bismillah ketika mana? Ketika kita nak baca surah. Karena bacaan surah tu hukum sunat. Bismillah ketika kita nak baca surah pun hukum sunat. Kita nak makan, sunat bismillah. Kita nak minum, sunat bismillah. Itu hukum sunat. Bismillah yang hukumnya makruh. Makruh kita bismillah. Kalau kita baca bismillah hukum makruh. Ketika mana? Tengok kepada diri pekerjaan tu. Kerana makruh ni dia ada 2. Ada makruh zati, ada makruh aridi. Ada makruh zati, ada makruh aridi. Tengok kepada diri perbuatan tu lah. Kita makan bawang mentah, bawang putih, yang menyebabkan bau busuk, maka petai, maka jering, genuak, hukum makruh. Makruh. Cuma makruh di situ makruh aridi, makruh hak baru datang.
Bismillah hukum haram. Haram kita bismillah. Ketika mana? Seseorang tu dia minum minuman yang memabuk, arak. Dia minum arak. Apa jua hak boleh memabuk lah. Bawa boleh hilang akal. Dia bismillah. Dia nak minum tu dia bismillah. Hukum haram. Dan kalau dia buat lagu tu atas jalan istihza, atas jalan olok-olok nak bermain agama, bawa jadi kufur, bukan lagi haram. Sebab dia main-main, dah buat satu perbuatan haram, buat main-main pula, buat istihza. Itu atau bagi nak merokok bismillah. Masalah rokok macam-macam dah keluar kan. Majlis fatwa tak majlis fatwa semua keluar lah kan. Malah pula ada hak baru, hak apa ini elektronik tu, hak budak-budak muda duk isap tu apa weed bah ada. Dulu kita dengar merokok hukum makruh kan, merokok hukum makruh. Dia ada bahasan dia. Tak boleh nak pukul borong. Tak boleh nak pukul borong. Hak hukum makruh ni mana? Noh. Hak yang macam orang tua-tua kita dulu ni, tembakau tu pun hirih buat sendiri. Bukan halal, bukan halal. Halal ni dia ada campuran macam-macam. Saya pernah dengar dulu seorang alim fatwa Kedah, dia cerita nak boleh kata haram halal ni sebab dia bercampur dengan arak dan sebagainya. Bukan senang nak letak hukum haram makruh ikut suka. Daripada buat kajian. Saya biasa tengok ada tok guru isap rokok, tapi dia isap rokok tak macam orang biasa isap. Satu rokok daun, tembakau tu hak rencik buat sendiri. Lepas tu apa? Dia pegang dengan tangan kiri. Dia kepik rokok tu kan, nak kepik rokok dengan tangan kiri. Banyak orang ni tengok kepik tangan kanan kan, tangan kanan. Ini tuan-tuan nilai sendiri kan. Tengok kepada perbuatan kita tu hukum apa.
ha? Bismillah, dia berkait dengan hukum yang 5. Karena apa? Karena setiap perbuatan mukallaf dia tak lari dari 5 hukum ni. Daripada mula kita buka mata, bangkit pagi, tinggallah kita nak pejam mata, tak terlepas daripada 5 hukum ni. Al-ahkamu syar'iyyatu la tata'allaqu illa bi af'alil mukallafina. Al-ahkamu syar'iyyatu, bermula segala hukum yang bangsa syarak. 5 hukum tu la tata'allaqu, tak bersangkut paut, illa bi af'alil mukallafin, melainkan dengan perbuatan mukallaf. Tadi kita masuk masjid, kita langkah kaki kanan, kita baca doa, itu boleh, ahli sunat. Masuk dalam masjid, sembahyang tahiyat masjid, hukum sunat. Masuk waktu untuk bila azan, sunat, hukum sunat. Bila iqamah, lepas tu masuk, tu imam nak takbiratul ihram sembahyang fardu, hukum wajib. Habis bagi salam, kita berwirid, buat kerja sunat pula. Lepas tu kita mengaji, hukum wajib. Daripada celik mata sampai nak pejam mata, perbuatan kita ni duk berpusing di antara 5 hukum ni. Sama lah bismillah pun. Bismillah ada ketika wajib, ada ketika sunat, ada ketika makruh, ada ketika haram, dan bismillah ada ketika hukumnya harus kita bismillah. Itu berkenaan dengan hukum bismillah. Sikit lagi berkenaan dengan bismillah, yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, berkenaan dengan amalan bismillah dan juga kelebihan bismillah. Antara amalan bismillah yang boleh kita buat, apa dia? Bacalah bismillah 41 kali. Ini setengah daripada amalan bismillah, 41 kali. Nak tidur, bismillah 41 kali. InsyaAllah selamat. InsyaAllah selamat. Allah Ta'ala lindung kita. Dan apa yang pernah diterima masa mengaji dulu tu bercerita, tuan-tuan ada anak, ada ketika anak nak puasa, nak buat ayat penerang hati, nak bagi anak mudah ingat pelajaran, anak boleh jawab puasa dengan baik, lulus cemerlang, buat sendiri pun boleh. Dan kita mokpak ni antara orang yang Allah mustajab doa, antara yang termasuk dalam mustajab doa ni, doa mak ayah sendiri. Kita baca, ambil ayat, seelok-elok ayat yang daripada galian tu, ayat mineral, ayat yang bawah tanah tu, itu yang paling baik sekali. Ambil ayat tu, tuan-tuan baca bismillah, baca penuh lah, bismillahirrahmanirrahim, baca 786 kali.
baca 786 kali. Lepas tu tuan-tuan tarik nafas, tarik nafas, hambui ke dalam air dengan sehalu-halu hembusan. Kita baca bismillah 786 kali cukup. Tapi amalan yang macam ni dia kena tepat. Dia tak boleh kurang satu, tak boleh lebih satu. 786 kali cukup. 786 kali. Tarik nafas, hambui ke dalam air dengan sehalu-halu hembusan. Tuan-tuan doalah supaya anak kita mudah lajang, terang hati perut. Itu kita boleh buat sendiri. Itu setengah daripada amalan bismillah. Banyak lagi berkenaan dengan amalan bismillah ni. Dan bismillah dia ada doa dia. Dia ada doa. Doa dia pun tak banyak, tak panjang lah. Tak banyak ni tak panjang. Bagi tuan-tuan yang ada hajat besar, tuan-tuan yang ada hajat besar, bacalah doa bismillah ni sebanyak 786 kali. Doa bismillah. Kalau ada whiteboard saya boleh tulis. Doa dia macam ni. Ni riwayat daripada Syekh Muhammad Tahir Sumbul. Sebutlah kita diriwayat daripada Syekh Muhammad Tahir Sumbul. Bagi sesiapa yang ada sebesar-besar hajat, bahawa dibacakan akan doa bismillah sebanyak 786 kali, iaitu Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Baca ni 786 kali. Ni doa bismillah. InsyaAllah qabul hajat, tunai hajat. Ni doa bismillah. Ada whiteboard? Ada whiteboard? Ada? Tak ada? Kalau tak ada nanti saya tulis lah kertas. Pakai ambil lah, tulis. Doa dia Allahumma anta laha, Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Ini doa bismillah. Baca 786 kali doa ni. Kalau ada hajat besar, kita nak buat hak payah-payah, hak banyak-banyak susah kan, buat hak mudah-mudah, mudah bagi kita, kita boleh buat. InsyaAllah Allah Ta'ala qabul hajat kita. Masuk.
Saya sambung sikit berkenaan dengan kelebihan bismillah ni. Satu cerita pernah berlaku di zaman Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Sayyidina Umar terima sepucuk surat daripada Kaisar, daripada Kaisar Maharaja Rom. Dia terima surat daripada Kaisar ni, Maharaja Rom, minta Sayyidina Umar bagi sesuatu kepada dia, kerana dia rajin sakit kepala. Kaisar Maharaja Rom. Dia kata zaman Sayyidina Umar ni, kita biasa dengar sirah kan, zaman Sayyidina Umar lah bebasnya Rom dan Parsi. Sayyidina Umar beri kepada Suraqah yang naik kuda nak ligan Nabi, nak bunuh Nabi masa peristiwa hijrah tu. Suraqah. Jadi Sayyidina Umar zaman dia lah, dia beri gelang Maharaja Parsi kepada Suraqah. Suraqah dah tua lah, dia tunai janjian Nabi yang Nabi kata aku akan maka dia diberi tawaran 100 ekor unta kalau boleh bunuh Nabi kita kan, Abu Jahal. Nabi kata aku akan bagi kepada engkau wahai Suraqah gelang Maharaja Parsi, Rom dan Parsi. Jadi zaman Sayyidina Umar ni, satu hari Sayyidina Umar terima sepucuk surat daripada Kaisar Maharaja Rom yang dia minta sesuatu kepada Sayyidina Umar supaya boleh hilang sakit kepala dia. Jadi Sayyidina Umar bila dia terima sepucuk surat ni, dan dia pun beri kepada Maharaja Rom ni, Kaisar ni, dia bagi qalan suah, macam kepiah, dia hadiah. Nama hadiah qalan suah, macam kepiah, congkok. Cuma dalam tu Sayyidina Umar tulis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila dia terima qalan suah ni, dia ambil pakai. Maharaja Rom ni ambil pakai. Bila dia ambil pakai, hilang sakit kepala. Bila dia cabut, tanggal piah, sakit balik. Ambil letak balik, lega. Akhir dia buka qalan suah ni, kepiah ni, dia tengok ada apa lah ni. Bila dia buka, tengok-tengok ada tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak tulis tu ya. Dia bahasa pelik, bahasa ajaib dengan kalimah ni. Akhir dia masuk Islam, Maharaja Rom ni. Jadi kita bolehlah buat, kalau ada sakit kepala kan, tulis. Mudah-mudahan berkat bismillah
hilang sakit. Selain daripada kita baca ayat la yusadda'u anha wa la yunzifun. Itu ayat yang boleh kita amal untuk orang hak rajin sakit kepala. Baca hak tu, sapu, gosok kepala. La yusadda'u anha wa la yunzifun. Baca ayat tu. Tu berkenaan dengan bismillah. Banyak lagi lah bismillah ni. Jadi cukup setakat tu. InsyaAllah kita sambung dengan izin Allah di bulan hadapan. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Summa qala alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin kama fatahtaha 'ala anbiya'ika wa awliya'ika wa 'ala 'ibadillahis salihin. ووسع الأرزاقنا ونور قلوبنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم.